Barakatuh. Mari sama-sama kita mulakan majlis dengan mengambil keberkatan sekali lagi bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim dan saya juga minta sekali lagi, dah sempena saya masuk negeri Kedah ni, kita sedekahkan, hadiahkan Fatihah kepada guru saya yang mulia almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Rifai bin Yaakob yang meninggal baru-baru ni. Kan, itu guru saya lah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين غير المغضوب Baik, kita baca sama-sama bacaan Al-Ma'thur yang Nabi wariskan untuk kita amalkan. 3 kali kita baca pada waktu pagi dan amalkan juga 3 kali pada waktu petang ataupun berpindah ke malam. Bacaan Al-Ma'thur, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh lah? Sama-sama insya-Allah. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربي يسر ولا تعسر فإنك تيسير العسير واتمم بالخير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال الحمد لله. Yang berbahagia Tuan Imam, seterusnya Tuan pengacara majlis, seterusnya AJK pimpinan Masjid Darus Saadah, betul? Darus Saadah, Nurus Saadah, nur cahaya. Masjid Nurus Saadah, yang mana masjid ni yang difahamkan ghairu jami', ghairu jami'. Asalnya surau, upgrade jadi masjid. Ya, alhamdulillah. Tak banyak masjid ghairu jami' yang kita boleh jumpa dalam Malaysia. Ni antara yang saya rasa yang kedua lah. Ni saya pernah jumpa dalam Kedah. Yang pertama masjid ghairu jami' ialah di Derang, tempat saya belajar. Jadi saya belajar di Derang lah bersama dengan ayahanda Ustaz Imad Yusof almarhum, dengan Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam, tu antara guru-guru saya lah. Jadi jadi Kedah ni tak asing lah dengan saya. Walaupun saya asal daripada Pekan Cenderung Balai, Teluk Intan Perak. Dia pernah kadang-kadang tanya Cenderung Balai tu tang mana? Jadi saya nak bagi faham tang mana lagi nak senang faham Cenderung Balai. Saya abang ya, Sungai Manik. Terus dia tahu.
Abang je Sungai Manik. Tahu. Dandan tahu. Kalau senang balai dekat parit saya tak tahu. Sungai Manik dandan semua tahu. Tak apa, alhamdulillah. Siapa petang kan saya pun tak tahu. Tahu-tahu kita tahu. Jadi asal tu mak saya Sungai Manik dah, ayah saya hutan melintang di dekat dengan Sungai Besar Selangor. Jadi depa berpindah hijrah ke Kubang Semang Penanti. Waktu tu saya umur 10 tahun dan terus nantilah Sekolah Kebangsaan Seri Penanti, Sekolah Menengah Penanti, Pondok Penanti. Lepas tu berhijrah ke daerah Kedah, kemudian sambung belajar di tambah-tambah sikit di negara luar dan kemudian balik. Balik tu kita balik berniaga-berniaga apa semua lebih kurang, kerja cari duit. Kemudian mengajar di SMB di NW2. Waktu tu dalam dia masih lagi SAR, Sekolah Agama Rakyat. 2006 barulah serap masuk dalam ke bawah kementerian jadi SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Jadi kami yang guru SAR tu pun automatik serap tu. So waktu tu barulah nak kena pi apa ni IPG, masuk maktab saya kena ibda. Bila masuk ibda tu dekat Jitera balik kampung Pasal orang isteri saya orang Jitera. Allah Taala tong elok. Allah Taala bagi mudah balik kampung kan. Jadi time tu kami mood cuti lah, time cuti api khusus. Habislah 3 tahun setengah, 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 8 bulan lebih kurang lah. Habislah diploma pendidikan di IBDA tu, major bahasa Arab, minor pendidikan Islam. Kemudian waktu tu zaman Datuk Najib, dia buka semua guru-guru kena siswazah. Jadi dah habis tu terus serap masuk untuk pengajian siswazah pula. Tu masuk OUM tu. Pengajian teaching, pengajaran. Be honest, pengajaran dengan major dia bahasa Arab, kena minor pendidikan Islam. Kemudian Habis baru je habis. Dah tua-tua belajar tu no. Belajar cara orang tua sajalah. Saya balik daripada luar negara tu, waktu tu kita pergi negara yang istilah dia sijil tak ada iktiraf. Jadi tak ada apa kan. Cuma kita ada SPM lah atau SMP. So kita guna SPM dan BSTP tu tanggal gaji kita STP lah waktu di IBDA tu. Semula-mula tu. Jadi alhamdulillah habis OUM, BA, rasa macam nak sambung lagi. Dia kata ustaz nak sambung lagi boleh. OUM offer. Ambil master, harga 16,000, dia potong tinggal 10,000. Saya kata rezeki lah. So saya sambung. So lah ni dah SEM 2 lah. Master pengajian Islam OUM. Tak habis lagi. Tak habis lagi. Dia Doton lah. Dia kata Doton. Doton dia kata sat lah. Tak tahulah sat tak sat. Dia tahun pertama tu rasa macam lama. Main tahun kedua dekat-dekat tu dia rasa sat lah. Baik, malam ni kita sembang pak tak tahu. Tuan-tuan guru semua yang depan saya ni alhamdulillah. Tuan-tuan guru, para asatizah yang saya hormati, saya kasih sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat, anak-anak Korea, Taman Sejahtera. Nikah Taman Sejahtera kan? Alhamdulillah. Memang sejahtera sungguhlah insya-Allah. Mudah-mudahan saya juga dapat tumpang kesejahteraan yang ada bersama dengan tuan-tuan puan-puan ni alhamdulillah. Jadi saya dimaklumkan ganti tempat Ustaz Zakir Ustaz Zakir almarhum. Jadi ganti ni saya rasa macam saya ni tak boleh nak ganti siapa-siapa. Saya kira mana yang saya orang kata apa? Orang Melayu kata tak ada watan, akak pun berguna. Jadi saya ni mungkin akak bukan akak hak terah tu. Hujung-hujung hak serapih akak itulah saya guna. Kod lah itu pun kod lah. Ada akak tu. Tulis insya-Allah. Ya dah. Ya. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan doa. Baiklah tuan-tuan puan muslimin muslimat hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ni pertemuan kita yang pertama dan insya-Allah mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi pertemuan pertama dan berterusan.
sehinggalah ke yaumil akhir. Nah, kita bertemu juga di sini dan kita juga boleh bertemu di sana nanti insya-Allah. Jadi apa yang saya nak bawa pada malam ni dalam masa yang terhad, kita berapa minit ni? 30 minit. Sampai masuk Isya lah. Masuk Isya tu berhenti ya. Lebih kurang lah. Ya. 8.12 lah ni. Awal ni 8.12. Biasa kalau kuliah saya tu, masuk Isya, kita berhenti start azan Isya. Kemudian kita sambung dah 10 minit. Dan baca doa. Baru kita terus dengan solat fardu Isya gitulah. Ikutlah macam mana pun tak apa. Cuma malam ni dah kata kita nak menggunakan pengajian berkitab kan gitu. Jadi saya dulu pasal saya belajar istilah dia dah mengaji cara orang tua-tua. Dia belajar tu bukan macam budak-budak mengaji dari A to Z, kulit ke kulit. Kita ni orang kata istilah dia belajar bekerja sambil belajar. Duduk di derang tu dengan ayahanda Ustaz Nikmat, Ustaz Fahmi Zamzam, bekerja dengan sekolah. Dalam masa yang sama kita tumpang tadah kitab lah. Tumpang ambil berkat di faham ngaji, tok guru yang ada. Jadi orang kata mengaji tak habis. Cerita dah mengaji tak habis. Cumanya apa yang saya pegang ialah kata-kata daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam lah, rahimahullah. Dia jumpa saya bukan jumpa saya nak pergi jumpa dia. Dia tu ada majlis di Derang tu, jumpa sembang-sembang pun. Dia kata, "Kita buat apa lah ni?" Saya kata, "Saya berniaga lah." Tak lah kan, kita waktu tu muda. Baru habis balik, saya pergi Pakistan 4 tahun, so balik Pakistan. So tak ada apa, kita kerja berniaga, bisnes dua ini macam-macam kan. Jadi dia kata, "Okey tak apalah, berniaga tu berniaga lah." Tapi dia kata, "Anta ni kena mengajar." Dia kata, saya ni boleh kan? Anta kena mengajar. Anta kena mengajar. Tak kata apa, kita sengang. So, kita pegang hak dia lah. Kata, "Anta kena mengajar," kita pegang hak dia. Anta mengajar, anta mengajar. Jadi rupanya Alhamdulillah, bila ada orang minta mengajar, kita pegang kata-kata dia tu, kalau tidak ikut kata hati ni, kita kata, boleh ke aku ni kan. Tapi biasa kita yakin kata guru-guru tu adalah sesuatu yang ada rahmat Allah tu di situ. Bila kita yakin satu benda, ingat hadis Nabi kata, "Innallaha ma'a dhanni 'abdihi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Taala tu dia bagi pada seorang tu ikut sangkaan orang tu. Kalau kita rasa kita boleh, kita bukan rasa, kita ada sangkaan berdasarkan apa yang kita tahu, apa yang kita pegang, prinsip-prinsip yang kita belajar, maka di sana Allah akan bukakan kat kita. Jadi akhirnya itulah mengajak. Ada seorang lagi tok guru saya, "Ustaz, kena ikut Ustaz Bakat Kubang Semang." Saya Bakat Kubang tu guru saya agaklah. Saya duduk Kubang Semang, duduk mengaji. Dia mula-mula mengajak di Masjid Kubang Semang. Saya duduk di situ. Waktu tu saya tingkatan 1, tingkatan 2. Duduklah majlis, duduk depan-depan tu. Tunggu. Kita antara budak yang ada depan tu, kita tak tahu. Dia pun habaq, dia kata, "Entah menega, atau bisnes, menega. Tapi bila orang minta mengajar, entah kena mengajar." Dia kata saya tu. Ustaz saya Mak Fahmi pun kata tu tak? Ustaz Bakat pun kata tu tak? Tak apalah. Dia kata, bila orang minta mengajar, hantar bisnes, kau minta mengajar, hantar kena utamakan yang mana fardu ain, yang mana fardu kifayah. Dia kata itu, saya jumpa dia, saya tanya dia, saya kata saya ni dah mula berkeluarga, ada anak seorang waktu tu. Seorang orang. Jadi nak minta pandangan dia lah. Macam mana ni nak kita pun nak belajar tambah ilmu sikit. Tak habis belanja, tak habis lah apa semua. Tu dia kata, kalau ada orang minta ente mengajar, ente kena mengajar. Bisnes. Tapi bila ada orang minta mengajar, ente ambil mengajar dan bisnes ni kena kurang. Jadi begitulah berterusan sampailah setakat ni. Ni sebelum PKP dulu sebelum PKP tu jadual kira kalau ada 30 hari tu, jadual kita 40 hari lah lebih kurang.
Hadir hari ada 30. Di jadual ada 40 hari. Boleh faham tak? Macam itulah cerita dah. Bukan kata kita pandai tak. Bukan ada pandai apa. Cuma keberkatan kalam daripada guru kita pegang tu, Allah akan bagi kepada kita yang bukan milik kita lah. Tapi Allah bagi. Ya, Allah bagi. Ya. Baik, jadi malam ni nak kongsi sikit kitab yang saya duk ngajar lalu. Mula-mula saya ngajar kitab Bidayatul Hidayah. Boleh lah? Catat sikit. Kadang-kadang kalau tak catat, saya ni ada satu masalah. Masalah apa? Mula kita duduk di Taman Sejahtera. Duduk sembang pasal Taman Sejahtera ni. Tetapi tu, kat highway Karak. Dia boleh pergi sampai highway Karak tetapi tu. Kelak-kelak tembus tu kat Tokyo pula dah. Dia panjang-panjang, dia jalan jauh sangat. Jadi nak bagi supaya tak jalan jauh sangat, kita bagi nampak sempadan dia tu. Dia nak tulis tu. Boleh lah? Okey, insyaAllah. Jadi kitab Bidayatul Hidayah tu, kita dulu mengajar sini dah apa? Kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ada dah ngajar sebelah sini? Tak ada lagi? Tak ada lagi. Tapi itulah saya pun tak tahu lah, tak bincang lagi dengan dengan promosi. Saya tak ada ambil tauliah ke dah. Tapi saya dah mengajar di Kulim Square. Ustaz, boleh pertanyaan. Boleh tak? Oh, tak dengar. Jadi. Tak apa tu lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih itu lah? Kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Kitab ni, apa yang spesial sangat kitab ni? Kitab ni simple kan? Kitab ni ringkas. Dia bukan cerita tentang mahkamah tinggi-tinggi apa macam kitab apa ni, kita kata Syekh Salikin ke kan? Ataupun yang Kashful Ibadat apa dia ringkas untuk orang yang baru nak mula. Itu yang saya suka pakai. Saya kalau orang baru nak mula. Tapi itulah saya rasa sesuai dengan tuan-tuan. Kalau tu tuan-tuan kata, apa kami dah tahu dah ni, tak apalah. Tuan-tuan raihlah saya. Saya ni bukan pandai tahu kan. Di kitab Bidayatul Hidayah tu, sebab apa kitab Bidayatul Hidayah tu elok untuk kita belajar dan ulang kaji selalu. Okey. Dalam silibus ilmu ni, ulama kita biasanya khususnya Nusantara kita lah, selalu kita berpesan kata 3 jenis ilmu kita kena pegang. Pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Ini semua kita tahu nak. Dan yang ketiga ialah ilmu tasawuf. Tasawuf. Jadi tasawuf. Maka kitab Bidayatul Hidayah ni dia mengandungi fiqh dan dia asas dasar kitab ni ialah tasawuf. Tetapi dalam itu ada juga sebuah sikit fiqh. Fiqh basic untuk orang yang baru nak mula melangkah. Syekh Mahmud dia dapat kata kitab ni umpama sekolah tadika lah. Ni buku untuk tadika, orang hak baru nak mula bertatih, belajar tentang Islam, belajar tentang mengenal Tuhan, belajar macam mana nak hidup sebagai seorang Muslim. As a Muslim, apa yang kita nak kena buat? How to act as a Muslim. Macam mana kita nak beraksi? Macam mana kita nak hidup dengan langgang sebagai seorang yang ada iman, ada akidah tabik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So inilah kitabnya. Istilahnya macam manual. Macam kita beli kereta, motor, dia ada manual dia. Enjin ni macam mana pergerakan dia nak start mula apa semua. Maka kitab ni dia macam itulah, dia bagi manual kepada kita. Macam mana kita nak hidup atas muka bumi ni. Bermula daripada kita celak mata sampai kita tidur balik. Dia ada 3 bahagian kitab ni. Dalam dia ni ada juga berkaitan dengan tauhid. Dia ada kaitan dengan tauhid. Cuma tentang bagaimana cara kita nak kaitkan tauhid tu dengan isi kandungan kitab ni. Itu atas guru yang mengajar lah. Baik.
Kita ni dia terbahagi kepada 3 bahagian. Dia ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah berkaitan dengan ketaatan. Ya? At-ta'ah. Macam mana cara kita nak beribadat, hidup beribadat kepada Tuhan. Kita ni boleh lihat. Nampak? Kau boleh lihat. Tak? Boleh. Kena tuan-tuan. Adik kita juga kena saya kena. Okey, yang pertama ialah at-ta'ah, ketaatan. Oh, ya. Tu kalau kita tengok apa video Ustaz Samsuri tu penuh. Baik. Baik, ketaatan. Yang pertama ialah ketaatan. Macam mana cara kita nak taat kepada Allah dalam sepanjang hidup kita? Kita bermula dia kan ketaatan. Okey, tak apa, kita terang secara keseluruhan dulu. Okey, selepas ketaatan ni bahagian pertama. Bahagian yang kedua ialah berkaitan dengan taat lawannya maksiat. Kita kena tahu juga apa dia maksiat yang ada. Jangan tahu taat saja, maksiat tak tahu. Pasal apa? Ada satu orang sahabat Nabi, dia tanya kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tentang apakah perkara yang menyebabkan masuk neraka? Apakah perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala murka? Orang lain tanya, apa perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala suka? Apa perkara yang boleh bawa kita ke syurga? Apa perkara yang boleh mendapatkan pahala? Tapi dia kata, aku nak tanya pula tentang perkara yang boleh merosakkan diri kita. Maka supaya apa? Supaya aku dapat jaga diri aku. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia pertama bawa ketaatan. Itu buat benda baik. Tapi kalau sekadar hidup buat benda baik, itu belum tentu selamat. Kita kena tahu juga apa benda yang tak baik. Apa perkara yang terpuji. Kita kena tahu juga apakah perkara yang terkeji. Supaya kita boleh jaga diri, jangan terjebak dengan perkara yang keji tadi. Itu maka dibuat dalam bahagian yang kedua tentang maksiat-maksiat yang boleh merosakkan amalan kita. Sehingga menyebabkan ibadat kita tertolak. Ibadat kita asal nampak macam boleh pahala. Tapi tiba putui. Tiba-tiba hancur. Tiba-tiba lebok, tak ada apa. Itulah yang jadi orang-orang yang yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kita dah baca surah Kahfi kan? Allazina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka ni adalah golongan yang merasa, duk kata, sangka bahawa depa waktu hidup di dunia tu duk buat benda baik. Tapi tiba-tiba balik sana, tak ada apa, kosong. Kita jangan jadi orang yang nadam, orang yang ada penyesalan. Dengan sebab apa? Dia terlupa nak perbetul sewaktu dia hidup di dunia. Ini peluang kita untuk perbetul diri kita. Selagi mana kita celik mata, boleh bernafas, kita hidup, itu tanda Allah Ta'ala bagi peluang pada kita. Allah Ta'ala bagi ruang pada kita. Untuk apa? Perbaik diri. Untuk kita perbetul balik ibadah kita. Untuk kita peluruskan perjalanan hidup ini. Agar menepati seperti mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Okey, termasuk yang ketiga. Yang ketiga, bahagian yang terakhir, yang kita boleh sebut sebagai muasyirah. Muasyir ni kita boleh sebut sebagai macam mana? Interaksi lah kita boleh sebut. Interaksi. Interaksi pergaulan. Pergaulan. Muamalah. Muamalah muasyir kita ambil muamalah. Muamalah. Pergaulan. Pergaulan. Jadi bila kita hidup di dunia, kita nak hidup seorang-seorang tak boleh. Kita lah pergi tanam padi. Lepas tu kita lah pergi buat urusan kerja padi tu. Satgi kita lah pula pergi belah ayam itik. Satgi kita lah pula pergi buat rumah. Satgi kita lah pula nak pergi tanam sayur. Kita lah pula satgi nak pergi. Dia kena hidup berjamaah. Kena hidup bersama dengan orang lain. Sebab itulah di sana ada tentang hukum apa? Hukum jual beli.
Ada hukum sewa menyewa, gadai menggadai, hutang piutang, pinjam meminjam. Ada di sana hukum apa yang berkaitan dengan kehidupan kita yang ada. Kita tak boleh hidup seorang. Malah perkara pertama sekali hidup di dunia ni mesti ada pasangan. Maka Nabi Adam AS bila diciptakan oleh Allah, dia duduk dalam syurga, seronok. Banyak benda yang seronokkan dia. Tapi dia rasa something. Dia hidup kesepian. Sebatang kara. Nah, tak ada satu pasangan yang boleh mengindahkan hari-hari dalam kehidupan dia. Maka akhirnya, dia pun minta pada Allah, Allah bagi kepada Siti Hawa. Nah, itulah kemudian adanya keturunan daripada mereka itu, kita lah sebagai manusia, anak cucu keturunan Nabi Adam AS. Dan manusia itu juga dicipta oleh Allah, tujuannya apa? Untuk beranak pinak. Kalau lelaki saja nak beranak, kok mana? Orang lelaki dia tak beranak. Orang perempuannya beranak. Jadi itulah perlunya ada berlawanan jenis ni. Maka dan sebab itulah juga sangat dilaknat orang yang kahwin sejenis ni. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Pasal apa? Dia melanggar fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan. Ini Allah tak ciptakan. Baik. Habis tak? Habislah. Kalau mana habis yang ni, habislah kitab tu. Habislah kitab. Habislah. Dia penerangan secara ringkas tadi. Habis kitab dah kita pun. Baik. Dalam taat sedetailnya, apa benda? Tak detail sangat, ringkas jugalah. Dalam ketaatan ni, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia memberikan kepada kita satu bentuk tips, satu bentuk manual, langkah-langkah, step by step, langkah demi langkah, tahap demi tahap, apa yang patut kita buat dalam kehidupan kita, bermula daripada awal kita bangun awal pagi. Dia bermula daripada apa dah? Bermula daripada pagi. Kita tulis mana? Tulis Rumi lah. Rumi ke Jawi? Dua-dua. Dua-dua, okeylah. Ini tulis. Bermula dari pagi sebelum terbit matahari. Duk kelam lagi ni. Maka kita bermula daripada awal pagi. Bangun tidur orang Islam adalah sebelum subuh. Bangun tidur orang Islam adalah sebelum fajar sodik. Bangun sebagai seorang Islam itu adalah sebelum azan subuh. Maka ketika itulah dia bangun dan dia bermunajat kepada Allah. Maka Imam Ghazali rahimahullah, dia mulakan kitab dia, bab dia tu dengan mula pagi, awal pagi. Bangkit tidur, celik mata. Dia celik mata, bangun daripada katil dia tu. Buat katil lah. Katil, dia bangun tidur tu, apa yang dia nak baca? Kan? Apa yang dia nak buat? Apa yang dia nak lakukan? Kemudian, lepas dia bangun tu, dia bacalah, dia buat apa? Dia pergi apa? Dia pergi bilik ayak. Alam bilik ayak tak boleh dukir lah. Duduk bilik ayak. Pergi bilik ayak, keluar bilik ayak. Kan? Kemudian, dia pakai baju. Waktu pakai baju, nak baca apa? Kita ada hidup berapa puluh tahun ni, pakai baju, kita baca apa? Bismillah. Sedangkan Nabi bagi kita doa untuk kita baca waktu pakai baju kan. Pakai baju pula kita kena tahu masuk belah mana dulu. Kan? Kan tak kisah masuk lah. Janji aku pakai. Kan? Belasah lah kan. Okey. Dalam ni ada cerita lah. Kemudian bila dah kita pagi tu, kita pertama sekali langkah kaki kita nak pergi mana? Ada orang pagi-pagi dia celik mata, dia, langkah kaki dia nak pergi ke tempat kerja. Ya dah, tapi kalau memang tempat kerja awal, macam mana kan? Tapi kita kena faham, kalau macam biasanya, normalnya kalau kerja tu pukul 8, kita boleh keluar pukul 7 lah. Jadi sebelum matahari terbit tu. Sebelum matahari terbit, maka kita pergi mana? Kita pergi masjid. Langkah kaki kita pergi ke masjid. Kita pergi ke masjid. Kena lukis zaman ni. Kena lukis. Masjid Nurul Saadah ni. Dia pergi masjid. Pagi-pagi pergi masjid. Bila kita pergi ke masjid, macam mana cara nak masuk masjid? Cara nak berjalan ke masjid tu macam mana?
Apa yang kita nak baca, apa kita nak kena buat. Banyak doa, macam-macam doa dalam ni, kitab ni. Tapi semua tu adalah memang, ada orang kata, apa nak banyak sangat baca doa, sunat je kan. Saya dulu ada juga pergi rakaman video dengan zon kuliah. Dia boleh tengok zon kuliah. Jadi, ada saya sebut tentang santau syaitan. Rupanya, bukan manusia dukun-dukun je pandai buat santau, santet. Santet di Indonesia dipanggil santet. Kita kata santau. Syaitan pun pandai santau. Tapi beza santau manusia dengan santau syaitan. Kalau santau manusia, dia akan guna apa? Dia ambil miang bulu, dia ambil kaca, paku, karat, benda tak elok lah. Benda kotak-kotak. Kemudian dia pembaca puja dia, pergi kan. Cuba kurang betul lah, saya pun tak tahu lah. Bikang betul lah. Tapi santau syaitan bukan macam tu. Syaitan punya santau power. Kita kena reti macam mana syaitan dia santau manusia. Antara santau syaitan supaya manusia tu terjebak dan kena perangkap dia, dia bagi perkataan ni saja. Alah, sunat je. Sunat je. Alah, semayang, habis semayang fardu, nak semayang sunat ba'diyah maghrib. Sunat je pun. Sunat tak apa. Ya. Nampak? Sunat je. Buat apa pula panat? Pulun-pulun. Sunat je pun. Sunat je pun. Dengan kata sunat je pun, kita pun tak buat. Apa syaitan buat? Yes. Nampak? Dia berjaya. Itu kehendak dia. Syaitan ni kerja di atas dunia, atas muka bumi ni, atas alam dunia ni. Nakkan supaya kita jangan beribadat kepada Tuhan. Tak usah beribadat kepada Tuhan. Tapi dalam ramai-ramai tu ada juga yang nak ibadat. Okey. So, yang tak nak ibadat dah memang dah masuk geng dia dah masuk apa? Masuk bubu dia dah. Siapa masuk bubu syaitan, payah nak keluar. Jaga-jaga jangan biar diri kita lama-lama sangat duduk dalam bubu syaitan. Bubu syaitan tu macam mana? Bubu syaitan tu, perangkap dia, perangkap. Bubu syaitan tu dia serampang dua mata. Serampang dua mata. Macam mana? Serampang dua mata. Kalau istilah orang Indonesia dia pakai kata macam ni. Ya, bapak maju juga kena. Mundur, ya mundur juga kena. Maju kena, mundur kena. Kalau kita go on, kita akan jebak dia sonok. Kalau kita tinggalkan pun dia sonok. Payah. Itu kata serampang dua mata. Kita nak terus pun dia menang, kita patah balik belakang pun dia menang juga. Itu dinamakan talbisul iblis. Iblis, kita kenal ke iblis? Syaitan, iblis ketua dia. Kita ni hidup berapa tahun? Saya lah ni 48. 2 tahun lagi 50. 5 series lah. Kan? Jadi, iblis, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis ada dah. Waktu tu umur iblis berapa? Dah riwayat ada sebut kata, Nabi Adam diciptakan, umur iblis telah pun 80,000 tahun beribadat kepada Allah. Barulah Nabi Adam AS diciptakan. Dia dah ada dah 80,000 tahun dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tu iblis. Waktu tu nama dia tak ada keluar lagi nama iblis. Ada setengah riwayat kata Azazil, ada setengah kata bukan dan sebagainya. Tak apalah, ala kulli hal kita kata sebelum tu nama dia bukan iblis. Tapi bila ada Adam AS diciptakan, kemudian Allah Ta'ala suruh semua malaikat yang ada di situ untuk sujud. So iblis ni duduk sekali dengan malaikat. Dia kata, apa kelas aku nak sujud pada Adam? Apa kelas? Leceh lah. Pasal apa? Aku dah hidup 80,000 tahun. Tiba-tiba nak hormatkan ni budak baru nak up. Budak-budak. Istilah zaman lah macam tu. BBNU. Budak-budak baru nak up. Baru ada. Baru main. Kan? Jadi, maka dia kata tak ada kelas lah. So,
Bagi dia leceh ya. Dia sebut dalam surah apa ni? Dalam Quran ada sebut khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Oh ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Api lebih hebat tanah kan? Api gah. Bunyilah. Jadi cerita dah cakap tu dulu. Jadi bila masuk dalam masjid nak buat apa-apa semua, banyaklah doa-doa yang kita nak kena hafal. Tak, saya pegang satu kaedah. Tok guru saya pun dah hafal selalu. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Barang apa yang tidak dapat kamu ambil semuanya, la yutraku kulluhu, jangan tinggal semua. Doa banyak dalam kitab ni, banyak doa masuk masjid, doa masuk keluar masjid, doa macam tu macam ni apa semua. Dia dah pagi dan sampai ke malam ni, apa yang kita nak kena buat ni? Balik rumah siang waktu matahari terbit, tengah panas, tengah hari apa kita nak buat? Matahari dah sampai masuk asar, sampai matahari terbenam. Matahari terbenam, apa yang kita nak kena buat? Semua dalam kitab bab ketaatan. Apa yang kita patut buat ni? Bab ni apa yang kita patut buat? Apa yang kita patut buat? Apa yang kita patut buat? Dalam tu banyak doa-doa. So doa tu banyak sangat, maka kita pegang ini. Kalau banyak sangat doa, janganlah tak amal langsung. Ambillah juga sikit. Katalah ada 10, ambillah satu. Allah, satu leceh sangatlah noh. Kan? Buatlah 2, 3 kan. Banyak tak bukan 10, banyak dalam tu. Jadi itu bab ketaatan. Jadi habis bab taat, maka adalah pula bab maksiat. Maksiat tu ada 2 jenis. Satu maksiat zahir, satu maksiat batin. Apa itu zahir, apa itu batin? Maksiat zahir tu ialah luaran ni. Maksiat luaran ni ada 7 pintu. Apa pintu dia tu? Kena buka kitab dah baru jumpa. Nama maksiat batin ada apa pula? Ada maksiat batin ni ada banyak. Dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia sebut ada 10. Maka Imam Ghazali dan kitab ni dah kitab tadika. Dia tak habaq banyak-banyak. Dia habaq 3 saja. Kita pun kan lah ni ada 3 serangkai. So penyakit dia dalam kitab dia kata 3 serangkai ni bahaya. Dan banyak-banyak penyakit yang ada, 3 serangkai ni paling bahaya. Kalau kita ni doktor kata apa? Jantung, kencing manis, darah tinggi. Ya, ini pun 3 serangkai. Dia penyakit batin, penyakit dalam ni. 3 serangkai juga tuan-tuan. Apa dia? Kena buka dululah kitab tu. Okey, kemudian dalam bab pergaulan. Dalam bab pergaulan ni ada 3 jenis pergaulan yang kita kena jaga. 3 jenis pergaulan. Sebelum jaga pergaulan dengan makhluk-makhluk, kita kena ingat di sana ada adab-adab dalam kehidupan kita. Adab-adab yang wajib kita tahu, wajib kita amalkan. Adab pertama kita dengan Tuhan, adab kita dengan mak bapak, adab kita dengan guru-guru, adab kita dengan orang-orang lain yang ada kait sama ada kita sebagai murid kepada guru ataupun kita sebagai anak kepada mak bapak. Itu adalah tu. Jadi dalam bab pergaulan, selain dari kita jaga adab-adab ni, kita juga kena reti macam mana cara kita nak bermuamalah dengan orang-orang yang 3 kategori ni. Pertama, siapa dia? Orang yang kita tak kenal. Kita jumpa kat traffic light sana, kita nak macam mana? Kita jumpa dia dalam pasaraya, kita jumpa kat stesen petrol pump. Macam mana cara kita bermualah dengan orang kita tak kenal ni? Dia ada cara dia. Ada cara. Kalau kita kenal pula, orang yang kita kenal ni terbahagi 2 pula. Orang yang kita kenal biasa-biasa, dan yang kedua orang yang kita kenal sungguh-sungguh, dinamakan sahabat karib. Ni sahabat karib. Karib tu korib. Kenal, yang kenal sungguh-sungguh, itu nama sahabat karib. So orang yang kita kenal biasa-biasa, lain cara beramal. Orang yang jadi sahabat karib, lain cara kita beramal. Semua tu Imam Ghazali terangkan dengan terperinci dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itulah jalan kita mengaji dalam kitab tadika ni. Jadi saya ingat setakat dulu. Yang baik semuanya adalah kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap sepanjang penyampaian ni saya mohon kemaafan.
tak ada apa pun, cuma kita sekadar perkongsian pada malam ini untuk sama-sama kita mengukuhkan semangat untuk terus belajar. Sebab hidup kita di dunia, kita tak boleh patah balik belakang. Kita akan terus ke depan. Maka tentu kita akan sentiasa bertemu dengan suasana, kita akan kehilangan orang yang kita kasih dan kita sayang. Dan itu akan terus berlaku. Terus berlaku dan terus berlaku. Sehingga akhirnya kita pun akan join mereka juga. So kita pula yang akan meninggalkan dunia ini. Nah, jadi mungkin hari ini saya duduk tempat ni, mungkin esok lusa saya pula ikut dia. Siapa tahu kan? Jadi kita kena bersiap sedia lah, buat persiapan. So apa yang kita hidup di dunia kita kena teruskan. Kita jangan kata aku nak ingat mati, aku tak mau buat apa dah. Tak mau belajar dah, tak mau, tak ada salah. Kita kena teruskan perjalanan hidup ini. Seperti orang yang umpama kita akan hidup 1000 tahun lagi, tapi bila kita buat ibadat kita seolah macam kita nak mati esok hari dah. Nak mati sekali lagi dah. Yang baik semuanya kepunyaan Allah Ta'ala. Salah silap, saya mohon kemaafan sekali lagi. Saya ada perkongsian untuk malam ini. Kita tangguhkanlah dengan sama-sama kita berselawat terlebih dahulu, kemudian kita baca doa. Boleh? Kita selawat 12 kali insya-Allah. Selawat yang biasa kita dah bacalah waktu kita budak-budak dulu. Kita kan tadika tadi. Tapi selawat Nabi, satu selawat walaupun tadika, Allah akan bagi kita 10 selawat daripada Allah. Siapa yang dapat selawat Allah, dia boleh apa? Ada 2 benda dalam tu. Apakah benda tu? Simpanlah, kami soon waktu lain insya-Allah. Sama-sama kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahad as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم اهدنا بهداية الإسلام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengacara majlis.